Program imunisasi COVID-19 kebangsaan terus diperkasa di Sarawak dengan inisiatif kerajaan negeri mendekati masyarakat, termasuklah penggunaan bas bergerak. Jadi kita bersama dengan Bu Mawin yang berada di Sarawak pada waktu ini untuk melihat bagaimana pula lokasi tumpuan kali ini. Bu Mah. Ya, betul Edwin. Program vaksinasi bergerak menggunakan bas ini memberi tumpuan di bahagian Sibu. Baik, sebelum memperincikannya, kita ikuti laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 29 Jun. Baik, penggunaan bas bergerak dalam program vaksinasi di bahagian Sibu membantu mempercepat proses vaksinasi terutama di kawasan luar bandar. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata, selain memudahkan pergerakan penduduk, pendekatan tersebut memastikan penduduk mendapat sekurang-kurangnya dos pertama vaksin. Kita also reach out to rural area. Dan tadi saya telah diberi penghormatan untuk melancarkan 2 bas, di mana bas ini akan menjadi sebahagian daripada mobile team for us to go to the targeted area. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian dalam sidang media di Pusat Pemberian Vaksin di UCTS Sibu. Jelasnya program vaksinasi bergerak tersebut yang merangkumi daerah Sibu, Selangau dan Kenawit turut memudahkan mereka yang tidak mempunyai MySejahtera disuntik dahulu dan daftar kemudian. Beliau yakin ini akan membolehkan bahagian Sibu mencapai imuniti kelompok menjelang Ogos sekaligus akan mempercepat pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lain. Baik, seterusnya kita di Kuching, Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Majma memulakan operasinya hari ini dengan seramai 600 orang penerima vaksin dos pertama. Menurut Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Jalan Masjid, Dr. Khairul Amri, pemberian vaksin hari pertama berjalan lancar. Ingin meningkatkan lagi lah kapasiti vaksin yang diberi hingga tahap ke 1,000 sehari lah. So dalam masa 4-5 hari mungkin kita dapat expected dalam 4,000 dos macam tu lah. Tambah Dr. Khairul, PPV Dewan Majma akan dibuka sehingga hari Sabtu iaitu selama 4 hari dan menjangkakan kira-kira lebih 4,000 orang akan diberi vaksinasi. Oleh itu, mereka yang telah menerima tarikh temujanji melalui aplikasi MySejahtera itu datang ke PPV Dewan Majma mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Sementara itu, hari ini juga menyaksikan PPV Dewan Masyarakat Sebenar Meradong mula beroperasi untuk masyarakat di kawasan luar bandar mendapatkan vaksin. Untuk mengetahui perkembangan di PPV itu, kita bersama Awang Muhammad Muhibbuddin. Jadi silakan Awang. Terima kasih Bu Mawin di studio RTM Kuching. Assalamualaikum dan selamat petang. Sekarang saya berada di Dewan Masyarakat Sebenar Meradong di mana di sini telah dibuka sebuah pusat pemberian vaksin bergerak khusus bagi masyarakat di kawasan luar bandar. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan pelaksanaan pemberian vaksin ini, saya kini bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Daro iaitu Yang Berhormat Safi bin Haji Ahmad. Jadi terima kasih kerana bersama dengan kami pada petang ini, Wabi. Ya, terima kasih juga sama-sama. Okey, Wabi, boleh Wabi jelaskan berkenaan dengan pelaksanaan PPV di Dewan Masyarakat Sebenar ini? Alhamdulillah, saya berasa begitu bersyukur kerana hari ini kita telah berjaya mengadakan apa kita panggil sebagai outreach program untuk program vaksin bergerak di Kampung Sebenar ini. Nah, untuk kita hari ini insya-Allah saya dimaklumkan berdasarkan data yang ada seramai 318 orang akan mendapat vaksin. Dan ini melibatkan bukan saja di Kampung Sebenar, juga beberapa buah rumah panjang yang di bawah kawasan saya di Dun Empob Degadaru di bawah Pentadbiran Daerah Meradong. Dan mereka ini
ada terletakkan jadual dan akan datang pada hari ini dan esok hari. Dan melihat pada perkembangan ini, alhamdulillah saya melihat satu perkembangan very positif di mana yang telah taklimat telah sampaikan saya sebentar tadi oleh pengurusi Jawatankuasa Bencana Bahagian Serikit bahawa berdasarkan perkembangan yang ada dengan pelaksanaan pemberian vaksin bergerak ini, insyaAllah kita akan mencapai apa yang kita panggil sebagai komuniti kelompok ini, imuniti kelompok ini akan kita capai selewatnya pada penghujung bulan Julai nanti. Alhamdulillah, kawasan saya Dun Empower Gadaru melibatkan 4 buah daerah dan semalam kita buat di sebuah outreach program juga di Klinik Kesihatan Nangan Semah dan melibatkan 385 semuanya, dan hari ini kita melaksanakan satu lagi pemberian vaksin secara bergerak. Ini khusus untuk kawasan di bawah pentadbiran daerah Meradong yang letak di bawah bahagian Serikit. Jadi melihat keseluruhan ini, saya melihat bahawa insyaAllah saya katakan tadi bahawa kita akan mendapat kita panggil sasaran kita untuk mendapat imuniti kelompok ini cepat mungkin. InsyaAllah saya yakin dan saya katakan tadi dalam pengakhir bulan Julai insyaAllah kita akan berjaya melaksanakan setidak-tidaknya sekitar 90% keseluruhannya akan dapat kita capai. Baik, terima kasih di atas perkongsian itu tadi Yang Berhormat. Jadi sekian dahulu perkembangan dari Dewan Masyarakat Sabana pada petang ini. Kita kembali kepada Bumawen di studio RTM Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Awang untuk perkembangan itu. Seterusnya, penduduk Rumah Pangsa dan Perumahan Taun Villa di Sibujaya yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan Mac lepas diberi keutamaan menerima suntikan vaksin COVID-19. Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu SRDC, Sempurai Petrus Ngelai berkata, pihak Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Komuniti Sibujaya tetap mengutamakan pemberian vaksin melalui janji temu MySejahtera. Tapi kita menggalakkan mereka untuk mengikut list yang telah ditentukan. Itu untuk memudahkan temu janji dan juga untuk mengelakkan orang ramai berkumpul di PPB Sibujaya. Banyak kekurangannya disebabkan oleh banyak berita yang tak benar dan juga mungkin setengah kuasaan ataupun blok itu kita panggil dalam bentuk list dan mereka ingat itu adalah semua untuk walk in. Tapi sebenarnya itu mengikut peringkat umur. Menurut beliau, sekiranya ada kelebihan vaksin yang akan diberikan kepada penduduk di kawasan Rumah Pangsa dan Perumahan Taun Villa mengikut senarai nama yang diberikan oleh ketua blok di kawasan tersebut. Ujarnya setiap penerima vaksin pengganti dari dua kawasan itu akan dihubungi dengan telefon dan nama mereka. Sebenarnya sudah pun disenaraikan di PPV. Sempurai ditemui media ketika meninjau operasi PPV bergerak SM Citizen di Sibu. Dalam pada itu, beliau berharap operasi 3 hari PPV bergerak itu dapat dilanjutkan memandangkan masih ramai penduduk di kawasan itu belum menerima suntikan vaksin. Tambah beliau, selain faktor PPV bergerak itu beroperasi di lokasi strategik yang memudahkan penduduk pergi ke PPV berkenaan, ia dekat berbanding PPV awam di Stadium Tertutup Sibu dan Dewan Komuniti Sibujaya. Seorang pemuda berusia 25 tahun terpaksa menempuh liku hidup penuh cabaran apabila berusaha menyara nenek dan makciknya kurang sebulan menyertai pasukan rela daerah Sri Aman, Stang anak Joseph Abob. Selama ini bekerja sebagai buruh sampingan demi kelangsungan hidup mereka bertiga. Baik, ikuti laporan wartawan yang disediakan oleh wartawan kami, Rosita Ampong. Atas rasa keprihatinan, unit berita ehwal semasa RTM Sri Aman bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat meninjau kehidupan Stang yang menyewa sebuah bilik kecil di Bandar Simanggang. Tiku nadai kerja ngau antu baka nadai kerja ngau rela kerja pun teriak agak. Ini dinilah ngau orang kerja penulis agaku. Abaku cigen nadai kalak cuti abaku nupik seruai. Aku terima lah besi 800. Bayar aku rumah 400. Lagi bisa tinggal berapa ratus ke, boleh ku barang makai habis. Neneknya, Kira anak bakul, kini berusia 85 tahun tidak mampu untuk bergerak dan hanya terbaring dan duduk. Makciknya juga sudah berusia dipercayai dalam lingkungan 60-an, tidak diketahui umur kerana tidak mempunyai dokumen pengenalan diri sejak kecil. Kasihan dia. Satu orang pelihara 2 orang. Nak masak pun tak ada dapur. Nak beli beras pun tak ada duit. Yang kita bantu dekat dia masa tu, kita bagi dia wang ringgit.
Kita kolek. Makcik Kira bukan penerima bantuan kebajikan. Belum lagi menerima bantuan kebajikan, dan selepas ini kami akan pertimbangkanlah untuk memberi bantuan yang sewajarnya untuk pada Makcik Kira lah. Walau apapun kisah hidup dan sejarah silam mereka, biarlah tidak dijadikan sebagai ukuran dan alasan untuk membantu. Bagi yang ingin menghulurkan sumbangan, boleh berhubung dengan Stang di nombor 017 504 5974. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih untuk laporan dari Sarawak itu tadi.